5 virus terburuk sepanjang zaman. Nombor 5. Hepatitis. Virus hepatitis menyebabkan kematian tahunan sebanyak 1.34 juta di seluruh dunia pada tahun 2015. Terdapat 5 jenis hepatitis A, B, C dan E. B dan C yang paling banyak menyebabkan kematian. Kebanyakan kematian ini adalah disebabkan oleh penyakit hati kronik dan kanser hati. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Kapsul KKM. Imbasan isu dan berita kali ini, Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia disambut pada 28 Julai setiap tahun. Bersempena dengan sambutan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan ujian saringan hepatitis C secara besar-besaran dan percuma di 112 fasiliti KKM yang terdiri daripada 49 buah hospital dan 63 buah klinik kesihatan seluruh negara pada 15 hingga 21 Julai 2019. Dengan kerjasama Drugs for Neglected Diseases Initiative DNDI dan Foundation for Innovative New Diagnostics FIND, kempen ini mendapat sambutan yang baik di mana kesemua 11,000 kit ujian yang disumbangkan pihak FIND habis digunakan. Hepatitis adalah satu penyakit yang menyebabkan keradangan hati akibat jangkitan virus hepatitis A, B, C, D atau E. Hepatitis A dan E biasanya disebabkan oleh pengambilan makanan atau air yang tercemar. Manakala jenis B, C dan D membawa kepada penyakit kronik dan merupakan punca utama kepada cirrhosis parut hati dan kanser hati. Sejak tahun 1989, KKM memberikan imunisasi vaksin hepatitis B sebanyak 3 dos kepada semua bayi di bawah program imunisasi kebangsaan. Tiada vaksin bagi mencegah daripada jangkitan hepatitis C. Namun pada amnya boleh dirawat dan disembuhkan dengan pengambilan ubat direct acting antiviral. Hepatitis C adalah sejenis virus yang boleh memudaratkan hati dan menyebabkan hepatitis C. Hepatitis C boleh dikenali sebagai pembunuh senyap kerana tiada simptom yang khusus dan hanya boleh diketahui status jangkitan melalui ujian darah. Nombor 4. MERS-CoV. MERS-CoV disebabkan oleh coronavirus yang jarang berlaku tetapi mematikan yang terdapat di Arab Saudi. Sejak pertama kali dikenal pasti pada tahun 2012, MERS telah menjangkiti 2,499 orang dan menyebabkan 861 kematian di seluruh dunia. Jangkitan dari MERS-CoV menunjukkan gejala demam, batuk dan sesak nafas. Kementerian Kesihatan terus memantau perkembangan situasi penularan sindrom pernafasan Asia Barat virus corona MERS-CoV di Korea Selatan. Pelbagai langkah kesiapsiagaan dan respons telah dilaksanakan bagi menghadapi potensi penularannya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan media memaklumkan selain saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa, kad amaran kesihatan turut diedarkan. Saringan berkenaan bertujuan mengesan pelawat yang menunjukkan tanda atau gejala penyakit berjangkit termasuk Ebola dan MERS-CoV. Tumpuannya adalah kepada pelawat yang tiba dari Korea Selatan selain pelawat Semenanjung Arab. Pengesanan kes yang disyaki atau patient under investigation akan dirujuk untuk menerima rawatan lanjut di hospital yang telah dikenal pasti. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, sehingga semalam sejumlah 122 kes positif MERS-CoV disahkan di Korea Selatan. 10 kematian dicatat setakat ini dan hampir 3,000 di kuarantin. Walaupun WHO belum memutuskan sebarang larangan lawatan, namun beberapa negara termasuk Hong Kong telah mengeluarkan amaran perjalanan tahap merah terhadap negara itu. Nombor 3. Ebola. Ebola is a disease that knows no mercy. This man is one of many affected by the outbreak in Guinea. But there are teams from around the globe who are on the move or on high alert to contain this current outbreak. Treating the disease is complicated because it's rare, it's contagious, and it's deadly. Ebola mempunyai kadar kematian yang tinggi, kira-kira 50%. Wabak di Afrika Barat adalah wabak Ebola terbesar iaitu 28,600 orang telah dijangkiti dan 9,300 orang meninggal dunia. Tiada rawatan yang terbukti dapat menghentikan virus ini. Nombor 2. HIV.
Pada akhir tahun 2018, kira-kira 37.9 juta orang hidup dengan HIV. Pada tahun yang sama, 770,000 orang mati akibat virus ini. Dan sejak virus ini ditemui, sebanyak 32 juta orang di seluruh dunia telah meninggal dunia akibatnya. Nombor 1. Influenza. Di seluruh dunia, influenza ini menyebabkan kira-kira 290,000 hingga 650,000 kematian setiap tahun. Virus influenza amat ditakui kerana ianya mampu bermutasi setiap tahun. Rekod kematian akibat influenza ialah di Sepanyol yang terburuk dalam sejarah, iaitu 20 hingga 50 juta kematian. Okey. So Dr. Wan Nuraini, terima kasih. Selamat datang ke rancangan FB Live KKM. So kita di ambang tahun baru ya. So untuk rancangan FB Live kali siri ke-10 ini, kita akan membicarakan tajuk bahaya influenza, sebab masyarakat ingin tahu apakah ciri utama yang kita boleh bezakan sama ada itu adalah influenza ataupun penyakit sesama biasa. Okey. Boleh Dr. Nuraini terangkan sikit? Ya. Boleh. Okey, influenza dan sesama biasa. Kalau dalam bahasa Inggeris dia ada terminologi yang berbeza. Di mana dalam bahasa Inggeris kalau influenza dipanggil sebagai flu dan sesama biasa dipanggil sebagai common cold. Okey. Jadi kedua-duanya ni kalau sekadar daripada gejala klinikal semata-mata tidak boleh dibezakan. Kerana influenza mempunyai gejala yang tidak spesifik. Apa yang saya maksudkan tidak spesifik itu maksudnya gejala yang dialami oleh pesakit adalah gejala yang berbentuk demam, sakit tekak, batuk, sakit sendi-sendi badan dan sebagainya. Jadi gejala yang tidak spesifik ini menyebabkan sukar hanya sekadar daripada gejala klinikal untuk kita membezakan antara jangkitan influenza atau sesama biasa akibat daripada jangkitan virus-virus yang lain. Jadi untuk kita nak tahu kita ni kena jangkitan influenza atau sebaliknya adalah dengan menjalani ujian makmal.